Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa khabar semua? Bertemu kita pada malam ini di dalam rancangan Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Si Gadis Kecil Bergaun Putih. Pagi itu, selesai saja melakukan rutin hariannya sebagai suri rumah, Sarah terus merebahkan tubuhnya ke atas sofa. Matanya terpejam kerana keletihan. Dia ingin merehatkan tubuhnya seketika, namun terlintas di fikirannya untuk mencuri masa membaca novel kegemarannya. Lantas, dia mencapai sebuah novel di atas meja, lalu dibaca sehelai demi sehelai muka surat diselak. Sesekali, matanya melirik ke arah anak-anaknya yang seramai 3 orang itu. Mereka saling kejar-mengejar dan bergurau senda. Alat-alat mainan bersepah di lantai. Namun, Sarah biarkan saja. Bila anak-anaknya penat bermain nanti, tahulah mereka hendak mengemaskan mainan tersebut. Mereka akan menyimpan mainan itu ke dalam kotak yang disediakan. Bila buku sudah di tangan, Sarah sudah tidak peduli pada alam sekitarnya lagi. Dia akan hanyut dengan cerita di dalam novel yang sedang dibacanya. Andainya bom meletup sekalipun, mungkin dia tidak akan sedar. Sedangkan anak-anaknya seramai 3 orang yang berusia dalam lingkungan 4 hingga 8 tahun itu pun langsung tidak dipedulikan. Dibiarkan bermain di seluruh ruang rumah yang sudah seperti tongkang pecah angkara anak-anak kecil itu. "Mama, adik nak minum." Anak bongsu Sarah menarik hujung bajunya sambil merengek-rengek. Anak comel yang dipanggil adik itu kemudian melentukkan kepalanya di atas paha Sarah. Sarah mendengus kerana rasa terganggu dengan perbuatan anaknya. Dia tidak suka diganggu apabila sedang membaca. Sarah memanggil Diana, anak sulungnya yang berusia 8 tahun itu. Dalam sekejapan, budak tembam tu pun sudah berdiri di depan ibunya. Mata bundar anaknya itu terkebil-kebil merenung wajah mamanya. Sesekali, dia menyeka peluh yang merenik di dahinya. Penat bermain dengan adik-adiknya tadi. "Pergi ambilkan air untuk adik. Dia dahaga tu," kata Sarah memandang sekilas pada anaknya. Kemudian matanya kembali menatap novel di tangannya. Tidak sabar rasanya dia hendak menghabiskan cerita tersebut. Sikit lagi akan sampai ke penghujungnya. "Adik nak mama yang ambilkan air. Cepatlah mama. Adik dahaga ni." Budak ni mengada-ngada pula. "Pergi ikut kakak ke dapur. Nanti kakak bagi air." "Tak nak. Adik nak mama. Adik nak makan keropok juga. Mama goreng keropok Senyuman manja tersungging di bibir munggil anak kecil yang petah bercakap itu. Giginya yang tersusun cantik dan putih bersih itu terselah apabila dia tersenyum. Namun, Sarah hanya menjegilkan mata ke arah anaknya. "Adik tak nampak ke apa mama buat ni? Mama nak habiskan baca buku ni dulu. Lepas tu baru mama goreng keropok untuk adik Minta air dengan kakak dulu." Apabila melihat renungan tajam mamanya, anak kecil itu
menarik muncung sedepa lalu mengikut kakaknya ke dapur. Anak kecil tu merungut-rungut sambil menghentak-hentak kaki ke lantai, tanda protes. Dia kecewa kerana permintaannya tidak ditunaikan. Novel tu lebih penting dari dirinya. Kedengaran suara Diana memujuk adiknya, menyuruh adiknya minum air dan kemudian mereka bermain semula. Jeritan tiga beradik itu kembali bergema di segenap ruang rumah yang sederhana besar itu. Sesekali kedengaran hilai tawa mereka. Sungguh seronok anak-anak itu bermain. Tidak lama kemudian, Taufik muncul dengan nafas tercungap-cungap dan wajah cemas seperti dikejar hantu saja lagaknya. Mama! Mama! Dia memandang ke arah belakang, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Sarah keheranan bila melihat kelakuan pelik anak lelaki tunggalnya itu. Kenapa ni Taufik? Macam dikejar hantu je, tanya Sarah. Mama, adik hilang. Buku di tangan Sarah terjatuh ke lantai. Dia terkejut mendengar perkataannya keluar dari mulut anak lelakinya. Takkan dalam rumah pun boleh hilang pula? Sarah segera berdiri. Seperti orang mamai, dia memandang lantai rumah yang dipenuhi alat mainan dari ruang tamu hingga ke dapur. Berbinar matanya seketika. Diana berlari ke sana kemari mencari adiknya yang tiba-tiba hilang. Adik! 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 Tadi elok saja mereka bermain kejar-kejar. Kemudian bermain sorok-sorok dalam bilik mereka. Lepas tu adiknya tidak kelihatan lagi. Dipanggil pun tidak menyahut. Dah cari kat bilik air ke? Tanya Sarah sambil merenung wajah Diana yang kelihatan seperti mahu menangis. Diana menganggukkan kepalanya saja mendengar pertanyaan mamanya. Dia takut dimarahi. Kalau mamanya marah, suaranya boleh kedengaran sampai ke kampung sebelah. Orang sihat pun boleh sakit jantung mendengar suara halilintarnya. Suara tiga beranak itu bergema di dalam rumah, saling bertingkah memanggil nama adik. Adik! 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 Namun hampa. Adik tidak kelihatan di mana-mana. Nak kata adik keluar dari rumah, mustahil juga, kerana pintu grill berkunci. Tidak mungkin anak tu keluar melalui tingkap pula. Sarah rasa hendak meraung. Dadanya berombak kencang. Dia takut anaknya hilang. Mungkin juga anak tu merajuk kerana tadi dia tidak memenuhi permintaan anaknya. Perasaan bersalah dan menyesal mula menghantui dirinya. Kalaulah Sarah ikut kemahuan anaknya itu, sudah pasti dia tidak akan merajuk atau menyembunyikan diri. Kemanalah agaknya anak kecil tu pergi? Sarah menggeledah setiap ceruk dalam rumah dengan harapan anaknya ditemui bersembunyi di mana-mana. Peti ais dibuka bersama debaran di dada. Memikirkan yang bukan-bukan. Manalah tahu anaknya masuk ke situ lalu terperangkap. Namun hampa juga. Hanya sayur-sayuran dan makanan basah lain yang kelihatan di situ. Almari pakaian di bilik juga digeledah. Namun apa yang ditemuinya hanya kehampaan belaka. Adik benar-benar tidak ada di dalam rumah. Sudah perit tekak mereka memanggil, namun tiada kedengaran suara adik menyahut. Diana menangis meraung-raung memanggil adiknya. Diana paling rapat dengan adik bongsunya tu, bermain dan bergaduh bersama. Dia takut adiknya yang comel dan petah bercakap tu hilang. Dia sayang adiknya. Kalau adiknya hilang, tiadalah kawannya bermain anak patung dan main masak-masak lagi. Tentu dia akan kesunyian.
Dengan Taufik, Diana tidak begitu rapat sebagaimana rapatnya dia dengan adik. Mungkin kerana Taufik agak lasak dan suka membuli. "Adik, keluarlah. Jangan main-main sembunyi. Mama nak goreng keropok untuk adik ni. Kalau nak, kita makan keropok bersama-sama. Keluarlah nak." Suara Sarah sudah serak. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya gugur juga membasahi pipinya. Dadanya terasa sendat. Dia terduduk di lantai berdekatan dengan bilik tidur dua anak gadis kecilnya itu. Mama telefonlah Abah. Mungkin Abah boleh cari adik. Kakak tak nak adik hilang. Kakak sayang adik." Diana menggonggoi di sebelah Taufik. Anak lelaki Sarah itu cuma membisu. Namun, riak wajahnya kelihatan sugul. Dia juga sedih kerana adiknya hilang entah ke mana. Jangan telefon Abah dulu. Kita kena cari adik. Sampai jumpa." Sarah terus bangun dan mengambil kunci yang tergantung di dinding. Dia membuka mangga besar pada grill pintu. Dia tergesa-gesa mengenakan selipar lalu menuju ke rumah jiran. Rumah papan separuh batu itu saja yang paling hampir dengan rumah Sarah. Dia macam orang hilang akal memanggil-manggil jirannya, namun rumah tu kelihatan sunyi saja. Seperti tiada orang. Mungkin juga mereka semua sudah keluar berjoging petang-petang begini. Keluarga tu memang rajin berjoging setiap petang. Entah apa yang dibuat Sarah hingga pergi ke rumah jiran, dia sendiri pun tidak tahu. Mustahillah anaknya tu merajuk membawa diri sampai ke rumah jiran pula. Pintu pun berkunci rapat. Sebentar tadi, Sarah melihat selipar anak bungsunya itu terletak elok di atas rak kasut. Jika anaknya keluar, walaupun di halaman rumah saja, mesti dia akan memakai selipar atau kasut. Ketika Sarah melangkah menuju ke rumahnya, secara tidak sengaja, dia terpandang ke arah tingkap bilik anak gadisnya yang berhadapan dengan jalan raya. Sarah melihat ada seseorang sedang mengintai di sebalik langsir yang terbuka sedikit. Sarah tidak dapat mengecam siapakah orang itu. Namun, apa yang dia nampak, orang yang bersembunyi di sebalik langsir itu berpakaian warna putih. Lekas-lekas Sarah masuk ke dalam rumah. Dia berharap sangat orang yang dilihatnya tadi adalah anaknya. Sampai di ruang tamu, Sarah melihat Diana dan Taufik sedang duduk termenung dengan wajah yang keruh. Tanpa menghiraukan dua beradik itu, Sarah terus masuk ke dalam bilik dan memanggil nama adik. "Adik! Adik! Adik!" Dicarinya di segenap ruang bilik tersebut. Di bawah katil, di dalam almari, namun batang hidung anaknya tidak kelihatan di situ. Sarah menggeledah semula setiap ceruk dalam rumah sehingga keadaan dalam rumah tu seperti baru dilanggar burung garuda. Segala pakaian dalam almari di setiap bilik tidur dipunggah. Kotak kosong yang bertimbun di satu sudut juga habis dibongkar. Terkebil-kebil mata dua beradik itu melihat tingkah mama mereka. Seperti orang hilang akal saja lagaknya. Sarah masuk semula ke dalam bilik. Kemudian, dia duduk di atas kushin berwarna merah. Kushin kesayangannya. Diana kushin kesayangan Diana, pemberian bapa saudaranya itu. Terhinggut-hinggut bahu Sarah menahan tangis. "Adik." Kalau anaknya benar-benar hilang, dia tidak tahu hendak menjelaskan kepada suaminya apa yang telah berlaku. Pasti dia akan dimarahi suaminya kerana kelalaiannya sendiri. Ya, Sarah akui ini semua terjadi kerana salahnya.
Ketika Sarah memandang ke muka pintu, dia terkejut melihat satu sosok tubuh budak perempuan sebaya anak bongsunya sedang berdiri membelakanginya. Budak itu memakai gaun berwarna putih, namun kelihatan seperti ada tanah kuning yang melekat pada gaun tersebut, dan rambutnya panjang mengerbang melepasi punggung. Budak itukah yang mengintai di sebalik langsir tadi? Sarah tertanya-tanya juga dari mana budak itu datang. Tiba-tiba saja sudah ada di depan matanya. Dia baru saja hendak membuka mulut, hendak bertanya, budak itu menoleh ke arahnya. Wajahnya comel, namun kelihatan pucat. Jika ditoreh kulitnya, pasti tidak akan mengeluarkan darah. Budak itu tersenyum pada Sarah, menampakkan giginya yang kecil-kecil dan runcing. Pandangan matanya agak tajam dan menyeramkan. Biji matanya kemerah-merahan. Mulut budak itu terkumat kamit, seperti menuturkan sesuatu yang tidak didengari oleh Sarah. Entah apa yang budak itu tuturkan. Sarah sendiri tidak tahu dan tidak faham. Lagipun hanya mulut yang bergerak. Suara pula tidak kedengaran. Tengkuk Sarah terasa kembang dan seluruh bulu romanya meremang, sebaik saja kelibat budak itu gaib dari pandangan. Hilang begitu saja di muka pintu. Tubuh Sarah menggeletar seperti orang kesejukan. Dia ketakutan. Seumur hidupnya, inilah kali pertama dia melihat sesuatu yang tidak pernah terjangkau oleh akal fikirannya. Baginya, cerita hantu atau makhluk gaib itu semuanya hanya karut dan sengaja direka-reka untuk menakutkan orang. Namun, kini dia sendiri melihat dengan mata kepala benda yang dianggapnya mengarut itu. Walaupun sebenarnya Sarah ada mendengar cerita dari kakak iparnya, rumah yang mereka diami sekarang ini adalah kawasan laluan jin. Dulu, sebelum mereka berpindah ke rumah pusaka tinggalan arwah datuk kepada suaminya, kakak iparnya yang tinggal di rumah ni. Tetapi selama beberapa bulan mereka menghuni rumah ini, Sarah tidak pernah mendengar atau melihat sesuatu yang pelik di dalam atau kawasan sekitar rumah tersebut. Kakak ipar Sarah pernah melihat seorang lelaki berbadan besar, berpakaian serba hitam seperti pakaian orang dulu-dulu, siap berkeris di pinggang dan bertanjak. Lelaki itu sedang berdiri di muka pintu bilik kakak ipar Sarah sebelum dia gaib begitu saja. Bukan kakak ipar Sarah saja yang pernah melihat makhluk gaib di rumah ini. Anaknya juga pernah nampak nenek tua bongkok 3 memakai tongkat sedang memerhatikan budak-budak bermain di ruang tamu. Wajahnya yang tua kerepot, berkedut di sana sini, menakutkan si anak yang melihat hingga demam seminggu. Anak perempuannya pula melihat makhluk berpakaian serba putih, rambut panjang mengerbang, mencecah lantai, dengan biji matanya bermata hitam tanpa mata putih. Tersenyum menyeringai ke arahnya, menampakkan sepasang gigi taring. Makhluk tersebut keluar dari arah bilik lain, lalu masuk ke dalam bilik lain pula. Sudahnya, anak perempuan itu meraung-raung seperti orang kerasukan. Diketuk-ketuknya dinding hingga semua jari tangan kanannya luka berdarah. Banyak juga cerita menyeramkan yang Sarah dengar, tapi dibuat indah tak indah sajalah. Selagi dia tidak nampak dengan mata kepalanya sendiri, mana mungkin dia mahu percaya. Mama! Mama!
Hampir saja Sarah terlompat dari duduknya apabila mendengar suara kecil yang begitu hampir di telinganya. Suara itu kedengaran lemah saja. Apabila Sarah berpaling ke sebelah, dia terkejut melihat anaknya sedang tersenyum memandangnya. Namun senyuman anaknya itu agak hambar. Wajahnya juga kelihatan pucat. Peluh membasahi dahi anak kecil itu. Ya Allah, adik pergi mana tadi? Puas mama, kakak dan abang cari adik. Sarah meneliti setiap inci tubuh anaknya. Dia takut tersilap orang. Bayangan gadis kecil bergaun putih tadi masih berlegar di ruang matanya. Setelah pasti budak itu memang anaknya, Sarah terus memeluk tubuh kecil itu seperti tidak mahu dilepaskan lagi. Adik dalam bilik ini saja. Adik main tampar-tampar tangan dengan kawan. Adik nampak mama lari-lari, jerit-jerit panggil adik. Bila adik menyaut, mama tak dengar pun. Adik tengok mama nangis, kakak pun nangis juga. Kenapa mama nangis? Patutlah. Sarah berulang-alik masuk ke dalam bilik tadi. Entah berapa kali dia cari di belakang kushin di seluruh bilik tu, namun anaknya tidak kelihatan kerana ada sesuatu yang menyembunyikan anaknya itu hanya di tepi kushin tu saja. Mujurlah, dia tidak terpijak anaknya sendiri kerana pandangannya sudah ditutup. Adik, kawan yang adik maksudkan tu budak perempuan yang pakai gaun putih tu ke? Tanya Sarah inginkan penjelasan dari mulut anaknya sendiri. Adik hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya memandang ke satu arah sambil tersenyum. Sarah turut memandang ke situ. Tapi tiada apa-apa yang dilihatnya, kecuali sebuah almari kain milik anak gadisnya yang 2 orang tu. Sekali lagi, bulu roma Sarah meremang. Kawan adik cakap dia akan bawa adik ke satu tempat sebab mama tak sayang adik lagi. Sarah terus mengucap panjang mendengar kata-kata anaknya. Semakin erat tubuh kecil itu dipeluk. Siapalah yang tidak sayangkan anak? Dia sayangkan semua anak-anaknya yang dikandungnya selama 9 bulan 10 hari. Air mata Sarah menitis membasahi pipi gebunya. Maafkan mama sayang. Mama sayang adik. Tak ada siapa pun yang boleh bawa pergi anak kesayangan mama ni. Sarah mengucup dahi adik berkali-kali. Perasaan bersalah datang bertimpa-timpa kerana selalu mengabaikan permintaan anaknya. Diana dan Taufik cuma menjadi pemerhati di muka pintu. Mereka gembira kerana adik sudah ditemui. Sarah harus berbuat sesuatu agar gadis kecil bergaun putih itu tidak mengganggu anaknya lagi. Esok, dia akan ajak suaminya berjumpa dengan seorang ustaz. Rumah ni harus dipagar agar terhindar dari sebarang anasir jahat. Di suatu sudut, kelihatan sepasang mata merah milik budak perempuan bergaun putih sedang memerhatikan 2 beranak itu. Senyuman lebar tersungging di bibirnya yang agak kehitaman. Dia pasti akan datang lagi. Kalau bukan esok atau lusa, satu hari nanti dia akan datang. Pasti ada ruang untuknya dikala orang sedang lalai. Dikala orang terlupa akan kewujudan mereka. Ketika orang dalam rumah itu lupa pada yang satu. Dan apa yang pasti, kawasan rumah ini adalah tempat persinggahan mereka.
kepada Umi Aira Akila. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.